Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil daripada kumpulan AT35 yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Imanina binti Muhammad Rosli, Nur Fatin Azawani binti Roslan, Nurul Hana binti Alwi, Nur Zaliana binti Rusli dan Nik Nur Ashikin binti Abdullah bagi subjek KPG 3013 Insan Guru Profesional. Pada hari ini, kami akan membentangkan laporan bagi projek Santun Masyarakat yang bertajuk Institusi Kekeluargaan Pemangkin Akhlak Remaja. Sekarang, saya akan beralih kepada ringkasan projek Santun Masyarakat. Kami memilih tajuk Institusi Kekeluargaan Pemangkin Pembentukan Akhlak Remaja bagi projek Santun Masyarakat ini. Sasaran bagi projek Santun Masyarakat kami adalah remaja Islam yang berumur lingkungan 13 tahun sehingga 19 tahun, terdiri daripada pelajar sekolah menengah dari pelbagai negeri. Tujuan program ini dilakukan adalah untuk mengkaji berkenaan kepribadian remaja Islam yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Selain itu, program ini bertujuan untuk memupuk kesedaran di dalam diri remaja tersebut untuk membentuk jati diri yang luhur dan pekerti yang mulia. Hal ini kerana remaja merupakan aset negara yang berharga dan mereka akan menjadi pewaris yang bakal menggantikan tampuk pimpinan yang sedia ada pada masa akan datang. Oleh itu, remaja Islam yang berkualiti sangat diperlukan untuk mentadbir negara ke arah kecemerlangan yang sebenar. Segala persoalan yang akan diajukan bakal menentukan tahap kematangan remaja tersebut apabila berfikir dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan cara yang bijak atau sebaliknya. Antara objektif projek ini ialah untuk melahirkan remaja yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap matlamat hidup dan tanggungjawab terhadap diri, Tuhan, keluarga, bangsa dan juga negara. Selain itu, untuk menyuntik semangat motivasi yang tinggi dan rajin berusaha dalam diri remaja untuk melalui perjalanan sebenar kehidupan dunia dan akhirat. Akhir sekali, untuk mengukuhkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan dalam diri remaja melalui pengisian yang akan disampaikan nanti. Impak yang diharapkan melalui pelaksanaan program ini adalah untuk mendidik remaja ke arah mencintai ilmu pengetahuan, mempunyai akhlak yang mulia dan tinggi nilai adab dalam diri. Selain itu, melalui PSM ini juga diharapkan agar remaja tersebut dapat mengamalkan cara hidup yang positif dan terus berusaha untuk menjadi remaja yang lebih baik dari hari ke hari. Di samping itu, melalui PSM ini juga penganjur mengharapkan agar remaja mampu membina karakter diri Muslim yang sejati untuk masa depan ummah yang terbilang. Seterusnya, beralih kepada komuniti sasaran. Komuniti sasaran yang telah kami pilih adalah pelajar sekolah menengah dari pelbagai negeri. Projek Santun Masyarakat akan dijalankan bermula dari 25 November 2021 hingga 25 Disember 2021. Perjalanan aktiviti program Santun Masyarakat kami adalah seperti berikut. Pada 25 hari bulan 11 adalah perbincangan kali pertama bersama ahli kumpulan tentang program yang akan dijalankan. Pada 28 hari bulan 11, pengedaran borang soal selidik melalui Google Form kepada peserta yang disasarkan dan 30 hari bulan 11 pula mengumpul data responden untuk dianalisis. Masuk kepada minggu kedua iaitu 1 hari bulan 12 2021 membuat kertas kerja program, 3 hari bulan 12 membuat pembentangan kertas kerja kepada penasihat kursus dan 5 hari bulan 12 membuat satu grup khas untuk para peserta menyebarkan info program dan 7 hari bulan 12 berbincang tentang topik yang sesuai dengan data analisis yang telah dikutip. Pada 8 hari bulan 12 2021, kami memuat naik video wawancara dan video pembentangan kertas kerja ke dalam Facebook IGP UPSI. Pada 12 hari bulan 12 pula kami menyebarkan surat hibahan kepada peserta dan memuat naik poster pertama iaitu kesan keruntuhan institusi kekeluargaan terhadap akhlak remaja dan video yang berkaitan ke dalam Facebook IGP UPSI. Pada 16 hari bulan 12 kami sebar pula poster kedua iaitu kepentingan institusi kekeluargaan dalam pembentukan akhlak remaja kepada peserta dan di laman sosial yang berkaitan. Manakala pada 17 hari bulan 12 kami memuat naik video yang ketiga dan analisis data ke dalam Facebook dan juga media sosial yang berkaitan. Seterusnya minggu terakhir 17 hari bulan 12 kami memuat naik video yang terakhir dan juga analisis data ke dalam Facebook. 24 hari bulan 12 memuat naik poster program dan juga tentatif program ke dalam Facebook IGP dan juga media sosial. 25 hari bulan 12 kami menjalankan program TikTok iaitu Institusi Kekeluargaan Pemangkin Pembentukan Akhlak Remaja bersama para peserta melalui Google Meet. Dan 26 hari bulan 12 kami mengedarkan borang maklum balas kepada peserta. Dan 27 hari bulan 12 kami mendapat semula borang maklum balas tersebut dan juga 31 hari bulan 12 kami sebarkan sijil penyertaan kepada peserta dan sijil penghargaan kepada AJK yang terlibat. Manakala bagi perbelanjaan pula kami tidak mengeluarkan sebarang perbelanjaan ataupun kos yang diperlukan dan juga golongan sasaran kami merupakan golongan remaja dari pelbagai negeri dan juga dari pelbagai sekolah yang berbeza.
Ini merupakan link pautan video yang telah kami jadikan satu bukti dan kami telah muat naik di laman sosial seperti Facebook, YouTube dan juga TikTok. Selepas berakhirnya program, kami telah mengedarkan borang soal selidik untuk mereka mengisi borang tersebut dan memberi penilaian sama ada program yang dilaksanakan menepati citarasa ataupun menepati objektif yang disasarkan ataupun tidak. Dan kami telah mendapat maklum balas yang baik daripada semua peserta. Dan ini merupakan bukti yang menunjukkan bahawa program tersebut telah terlaksana dengan jayanya, insyaAllah. Bagi program PSM yang telah dijalankan, ahli kumpulan kami telah dibahagikan kepada tugasan masing-masing, dan saya pada fasa pertama saya ditugaskan untuk membuat poster kedua kami, iaitu berkenaan kepentingan institusi kekeluargaan terhadap pembentukan akhlak remaja, dan kemudian saya uploadkan ke Facebook IGP-UPSI. Bagi fasa kedua pula, program Deep Talk yang kami jalankan melalui Google Meet bersama peserta. Saya telah ditugaskan sebagai ejen pendaftaran dan sijil. Saya ditugaskan untuk membuat sijil kepada peserta dan kepada ahli jawatan kuasa. Sepanjang program PSM ini dijalankan, ahli kumpulan kami telah memberi kerjasama yang sangat baik dan program kami berjaya dijalankan dengan lancar. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sangat berbesar hati kerana tugasan yang diberikan telah berjaya saya siapkan. Syukur kepada Ilahi atas kudratnya yang telah memudahkan urusan saya serta rakan-rakan yang lain sepanjang program kami berlangsung. Projek Santun Masyarakat kumpulan kami bertajuk Institusi Kekeluargaan Pemangkin Pembentukan Akhlak Remaja. Tempoh yang diberikan untuk kami menjalankan projek Santun Masyarakat kami adalah selama 3 minggu. Sepanjang 3 minggu tersebut, kami diperuntukkan untuk memuat naik bahan-bahan yang telah kami sediakan yang mana berkaitan dengan PSM kami ke dalam Facebook IGP-UPSI. Sepanjang PSM ini dilaksanakan, saya ditugaskan untuk memuat naik setiap bahan-bahan yang telah disediakan oleh ahli kumpulan ke dalam Facebook IGP-UPSI. Semasa program TikTok pula, saya diberikan peluang untuk memegang jawatan sebagai ahli jawatan kuasa teknikal yang mana bertanggungjawab untuk menayang slide, sesi fotografi dan sebagainya. Walaupun kami dihimpit kekurangan dan kelemahan sepanjang PSM ini, namun kerjasama serta komitmen yang tinggi dari ahli kumpulan membolehkan kami melaksanakan program dan tugasan yang diberikan dengan jayanya. Terima kasih. Seterusnya, refleksi saya bagi projek Santun Masyarakat ini memberi banyak manfaat kepada saya dan ahli kumpulan. Saya berasa sangat bersyukur kerana pihak universiti telah menyediakan kursus wajib KPG 3103 ke atas semua pelajar ijazah sarjana muda pendidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris ini. Menjadi sebagai seorang insan guru profesional, amat bertuah dan gembira kerana telah mendapat satu pengalaman pembelajaran yang sangat bagus dalam memupuk menjadi seorang guru yang mempunyai jiwa membantu dan menyampaikan ilmu kepada masyarakat tidak kira peringkat usia. Selain itu, pengalaman ini telah menjadikan saya seorang yang lebih berani. Hal ini kerana saya merupakan seorang yang kurang keyakinan diri apabila bercakap di hadapan orang ramai. Jadi, apabila mendapat tugas menjadi panel program, walaupun ia cuma dijalankan secara atas talian, ia memberikan saya semangat baru untuk mengasah bakat dan keyakinan diri. Sesuatu ilmu memerlukan teknik yang betul agar apa yang disampaikan meresap ke dalam jiwa pendengar. Justru itu, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kerana sudi mengajar kami dengan penuh jiwa dan raga dan juga sanggup berkorban masa mengajar sehingga lewat malam. Tidak lupa juga kepada ahli kumpulan yang memberi kerjasama yang baik sepanjang projek ini dijalankan. Semoga usaha ini dapat memberi manfaat kepada kami semua, bakal guru yang akan mendidik anak bangsa suatu masa nanti. Terdapat pelbagai perkara yang dapat saya pelajari semasa menyiapkan tugasan projek Santun Masyarakat ini, termasuklah sebelum, semasa dan selepas melaksanakan program Deep Talk tersebut. Antara kekuatan program ialah saya dapat pelajari cara untuk menguruskan program yang besar yang telah melibatkan peserta yang ramai dan peserta dari khayriat, peserta dari golongan luar. Selain itu, saya juga dapat pelajari cara untuk menguruskan program ini dari segi teknikal maupun pengurusan. Ini kerana cara pengurusan yang baik dan terancang merupakan perkara yang paling penting bagi merealisasikan program secara atas talian ini agar berjalan dengan lancar. Selain itu, kekuatan program ini juga kerjasama ahli kumpulan. Hal ini demikian kerana tugasan ini melibatkan pelbagai pihak dan pengurusan yang banyak perlu diuruskan dalam masa yang terdekat. Jadi, tanpa kerjasama kumpulan yang baik, program ini tidak dapat dilaksanakan dengan lancar dan terurus. Kami dapat menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dan dapat mencari solusi bagi masalah tersebut. Antara kelemahan program ini ialah dalam memilih sasaran. Hal ini demikian kerana kebanyakan remaja tidak berminat untuk mendengar pengisian yang panjang dalam satu tempoh masa. Oleh itu, kami perlu menambahbaikkan dalam mempelbagaikan pengisian yang menarik seperti mengadakan permainan, sesi soal jawab dan sebagainya. Ini kerana dapat menarik minat remaja untuk mendengar pengisian dan dapat mengelakkan mereka bosan. Hal ini dapat mengelakkan remaja daripada bosan dan mengantuk. Selain itu, kelemahannya ialah pemilihan waktu yang sesuai. Hal ini
Hal ini demikian kerana ini merupakan faktor ketidakhadiran peserta. Ini kerana kami telah memilih waktu pagi. Jadi, kehadiran peserta tidak penuh kerana ramai peserta yang terlepas pandang waktu tersebut. Oleh itu, pemilihan waktu amat penting dengan memilih waktu yang sesuai dan bertepatan agar kehadiran peserta lebih ramai dan objektif program ini dapat dicapai dengan lebih sempurna. Refleksi yang saya dapat sepanjang melaksanakan program ini adalah yang pertama, semasa merancang program, saya dapat mempelajari cara untuk berfikir arus tinggi bagi merancang satu perjalanan program yang hendak dijalankan dengan meriah. Selain itu, saya dapat mengasah lagi skill untuk berkomunikasi dengan kumpulan yang lain melalui bahasa yang bersesuaian dan mudah difahami. Seterusnya, semasa program berlangsung, saya dapat mengenal pasti kelemahan berkaitan program yang telah dirancang. Berdasarkan kelemahan tersebut, selepas berakhir program itu, saya dan rakan kumpulan yang lain telah melakukan semak dan imbang ataupun postmortem program yang telah terlaksana untuk melihat sama ada program itu memberi impak yang positif kepada semua peserta ataupun tidak. Tambahan lagi, kami juga menyemak semula aktiviti yang dibuat itu sesuai dengan peserta ataupun sebaliknya. Oleh itu, secara kesimpulannya, apa yang saya dapati adalah program yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar seperti yang telah dirancang dan juga mendapat maklum balas yang baik dari para peserta.